Ya, baik, Auda kembali menyelesaikan ceramah pagi. Jadi kita akan mengikuti bersama ni dalam ceramah Ramadan bulan mulia di mana kita akan berbicara mengenai dengan istiqamah selepas Ramadan. Jadi alhamdulillah Muammar, pagi ini kita telah pun menjemput tetamu undangan kita iaitu merupakan seorang penceramah. Jadi kita perkenalkan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Ustaz Isham bin Ismail. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. lama nanti kita bersua ya bersama dengan Ustaz. Baik, Ustaz, untuk pertemuan kita ni pada hari ini mengenai dengan ceramah Ramadan bulan mulia. Anda terasa ni pejam celik sudah pun berada di 29 Ramadan Ustaz. Betul. Jadi memang ada di antara kita ni alhamdulillah yang merasakan rindu katanya bila akan mengakhiri bulan Ramadan ini, ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tapi yang menjadi tanda tanya, adakah bulan Ramadan ini akan dapat membimbing kita ni untuk bertemu di bulan Ramadan akan datang. Jadi untuk tajuk hari ini Ustaz, istiqamah selepas Ramadan. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita ni tahu kita ni sudah berada di ambang Syawal ataupun di hujung-hujung Ramadan. Jadi satu perkara yang perlu kita ni fikirkan masa ni adalah kalau macam kita ni sebagai orang yang ada keluarga, mikirkan keluarganya apa untuk sambutan Aidilfitri ni. Dan kita ni sudah setentunya Ramadan yang bakal meninggalkan kita ni sudah setentunya meninggalkan satu kesan yang mendalam dalam diri masing-masing, sebab setiap tahun puasa kita ni tu tani tingkatkan. Anda pun puasa tani tingkatkan, niat kita ni tani tingkatkan, ibadah kita ni dalam mengerjakan ibadah puasa tu, cara kita ni atau yang kita ni tingkatkan. Jadi bila sudah di ujung-ujung ni, kebanyakan orang gembiranya. Kenapa? Especially kalau kita ni lihat kanak-kanak. Betul. Kenapa ia gembira? Sebab ia sudah habis benih tempoh probation lah. Boleh tadi katakan probation ada orang betul. diduga. Tapi sebenarnya ini sedikit sebanyak membersihkan hati, membersihkan diri kita ni benih sebelum kita ni Aidilfitri ataupun kembali ke fitrah, maksudnya Aidilfitri itu, which is kembali ke fitrah itu, balik semula kepada yang asal. Tapi dengan Ramadan kita ni dah mau jadi orang yang dulu. Macam kalau dulu kiranya tani malas untuk membaca Al-Quran, tani ambil contoh. Jadi kita ni pun melihat kan masa ni banyak di ujung jari ada information, tani lihat ada poster beritahu kelebihan hadis, hadis-hadis mengenai kelebihan baca Al-Quran dan sebagainya, especially dalam bulan Ramadan. Jadi kita ni meningkatkan kita ni punya keupayaan, kemahuan kita ni, kemahuan diri kita ni itu untuk ditingkatkan especially dalam bulan Ramadan. Jadi apakah ia akan berakhir saja pada 29 ataupun 30 Ramadan? Ini terpulang kepada individu tu kan. Sebab itu perbincangan kita ni berkisar tentang istiqamah. Apa istiqamah ni? Itu perlu kita ni konsisten. Konsisten itu itu yang perlu kita ni fahami benar-benar. Pasal kadang-kadang maaf je, kadang-kadang kita ni suka buat amalan itu banyak tapi indah konsisten. Macam kita ni suka sembahyang sunat dan sebagainya tapi indah konsisten. Kita ni membaca Al-Quran sehari, macam sekarang ni banyak one day one juice, atau tahu kita ni tu sehari satu lembar, sehari satu juz. Akhirnya bila sudah 30 juz khatam. Tetapi akhir sudah habis Ramadan ini, adakah berterusan apa yang tadi amalkan itu? Sedangkan bukan jadi alasan untuk kita ni tidak mengamalkan baca Al-Quran. Sebelum bertugas ada membaca Al-Quran dan sebagainya. Indah tak membaca Al-Quran itu satu juz, satu page, baca satu surah pun masih lagi okey. Walaupun indah sama pahalanya ketika Ramadan, tapi sekurang-kurangnya Ramadan ini jadi stepping stone bani, atau jadi batu batu loncatan untuk kita ni membuat sesuatu tu dengan lebih baik. Macam marathon runner towards the end ni paling sprintnya paling anu ni, betul, paling berhabis, tapi
hakikatnya kita ni apa yang kita ni makin ujung makin pancit pas selalunya. Betul. Artinya itu tu semua ni segala-galanya ni bermula daripada hati. Kalau hati kita ni mau untuk istiqamah selepas Ramadan, itulah yang akan kita ni lakukan, itulah yang akan kita ni jadikan ia sebagai kenyataan. Ia bukannya macam tinggal Ramadan sebagai madrasah. Macam kata ni lah hakikat kehidupan. Betul. Kalau saya tanya pun Hafiz, kita ingat pelajaran dulu form 3. Mungkinlah. Mungkin at that time nyata ni dia je berguna. Sudah aku kerja ni dia je berguna pelajaran itu. Tapi Ramadan tidak. Ramadan berguna sampai bila-bila pengajaran dan pembelajaran yang ada dalamnya tu. Betapa hebatnya ni Ramadan. Manusia boleh menahan hawa nafsu, manusia boleh menahan lapar, manusia boleh menahan marah hanya kerana menjaga Ramadan. Tapi kenapa inda dilaratkan di luar Ramadan? Kenapa inda diselajurkan sampai keluar Ramadan itu? Teruslah istiqamah. Macam menjaga perkataan. Ketika Ramadan ini semua orang berjaga ni. Semua orang berjaga kata-katanya ni. Sampai orang macam bukan ke dia lah. Biasa pagi-pagi datang mengumpat ramai-ramai. Time Ramadan dia tu, berpacah tu. Tapi kenapa dia dilaratkan sampai di luar Ramadan? Nganya untuk berubah ni bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang orang sekeliling ni memainkan peranan penting ataupun peer pressure yang hampir-hampir kita ni. Kita ni kan berubah sudah untuk Ramadan. Kita ni kan istiqamah. Pagi-pagi Ramadan baca Quran kan kularatkan sampai bila-bilanya. Baru pun buka baca Quran, ada kawan tu menyubak kan ikut tanding ke boy. Habis tu payah kita ni last tani kalah oleh dugaan. Betul. Tani pun menutup Quran awal. Dah jadi. Habis tu lupa. Last azam tinggal azam, kenangan tinggal kenangan. Sebab tu tak istiqamah ni. Ia sesuatu yang indah juga saya katakan senang. Betul. Tetapi indahlah terlalu susah jika diiringi dengan kemahuan. Jika diiringi dengan orang kita ni punya kehendak tu. Bukannya sebagai sesuatu yang tadi sebut faham belang manusia ni kadang-kadang janji manis kenyalah. Dari Ramadan ni janjinya aku kan berubah ni. Tapi raya pertama habis tiap kecundang sudah. Awal lupa. Pasal itu tu Idul Fitri. Bis kita boleh lihat pengertian Idul Fitri itu sendiri kembali ke fitrah. Kembali kepada asal. Sedangkan kembali kepada asal ni asal mula kita ni dilahirkan tu macam kain putih, kain suci bersih tu. Betul. Tapi kita ni Idul Fitri tu konsepnya dalam minda kita ni ia balik semula macam sebelum Ramadan. Malah lebih, kalau boleh saya katakan di sini, lebih memberi sedih lagi. Orang sedih Ramadan meninggalkan itu memang normal. Tapi yang lebih sedih, orang yang tidak suka Ramadan. Kenapa tidak suka Ramadan? Alasannya pasal lapar tu. Dia tahu apa kaitan lapar tu dengan kehidupan. Sedangkan lapar itu mengajar tani erti kesabaran. Lapar itu mengajar tani erti supaya kita itu jangan membazir dan sebagainya. Tetapi hakikatnya apa yang terjadi? Sepatutnya Ramadan bulan di mana kita ni set budget lah. Nda ada breakfast sekali nda ada lunch, nda ada high tea. Tapi tani ada kan semua belanja tu macam everything kan tani Bali tani time sungkai. Betul. Habis itu sudah tadi baru minum sekali sedikit kenyang habis. Jadi yang lain ni macam mana? Betul. Itu dah nafsu. Itu nafsu kan itu. Ramadan ni yang tani lawan itu hawa nafsu. Tapi di luar Ramadan masih juga hawa nafsu ni ada tapi ngapa tani terlawan? Itu yang kita ni fikirkan kan. Kenapa kita ni terlawan ni macam it's okay. Jangan dulu di Bali ni tunggu tano lagipun kanyang sudah. Tapi time Ramadan dia ni dapat tu. Mungkin kerana satu sebab
jangan buat pilihan ketika lapar kali ya. Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Itu sering kali dikongsikan tadi, Ustaz. Jangan ke kedai beli barang waktu lapar. Waktu lapar. Sebab banyak ni Bali jadinya, Pak. Betul. Kalau makanan lah. Betul. Kalau segala kursi meja time lapar on saja. Itu paning tu, Ustaz. Atau paning tu pulang kali ya. Itu paning tu. Ya tak. Kalau sudah kita ni dapat mengekang hawa nafsu tani sepanjang Ramadan, tani bawa ia sampai keluar Ramadan. Ya. Ya. Betul, Ustaz. Kadang ajaibnya manusia ni dapat dibuatnya pas sebulan itu, Pak. Ia hendak makan siang, ia hendak minum siang, ia hendak membazir dan sebagainya. Habis itu malam bergagas lepas sungkai, menunggu Isya, habis Isya tarawih, habis itu tadarus, habis itu qiyamul lail, habis itu sahur, habis itu subuh dapat ya. Tapi sudah selepas Ramadan itu qiyamul lail ke mana? Dia pulang dapat disalahkan juga. Sebab ia sudut pandang masing-masing, Pak. Kalau kita memandang bahawa ia satu ibadah yang mistik tani lakukan, dan tani lakukan. Lagipun memang kita ni banyak tahu ni akan kelebihan bulan Ramadan ini. Segala amalan sunat yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya macam pahala wajib ketika Ramadan. Sebab tu orang menguyung ni, menguyung apa saja aktiviti ibadah dalam bulan Ramadan ini. Tapi lepas Ramadan sunyi. Macam tani menolong, membagi sedekah kepada orang yang daif, fakir, miskin, kepada anak yatim, especially dalam bulan Ramadan. Tapi why not kenapa dilaratkan di bulan-bulan yang lain? Sebab tani tahu, diorang perlukan bantuan bukan dalam bulan Ramadan saja. Kenapa tidak dilaratkan ke bulan lain? Ya tak, mungkin salah satu puncanya manusia ni terlampau berkira-kira. Macam bila kita ni mendengar malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tani uyong ni. Tapi cuma pada malam ganjil saja. Betul. Malam genapnya berapa kita ni? Sedangkan kalau kita ni kan mencari malam ni dari sebelum Ramadan sudah, bah. Artinya setiap malam itu kita ni hidupkan supaya Allah memberi kita ni nikmat Lailatul Qadar ni. Dan bila sudah dapat itu, kenapa tidak dilaratkan lagi ke selepas Ramadan? Ini kadang tapi ada yang lebih teruk lah. Ramadan pun dah dapat mengubah ya. Itu lebih teruk. Tani dah mau ke sana juga. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita ni dapat istiqamah selepas Ramadan, sebab kita ni dah tahu ni tuan apa nyawa kita ni tu sampai bila, wah? Adakah ni Ramadan kita ni yang last? Ini pun belum tentu tani habis Ramadan ni. Betul. Nyawa ni dah tani tahu singan mana, wah. Tapi itu tu, walaupun tani dah tahu nyawa tani singan mana, sekurang-kurangnya tani masih berazam. Betul. Macam ia berazam selepas Ramadannya masuk raya ni, aku akan sentiasa mengamalkan sedekahnya. Aku akan sentiasa mengamalkan baca Al-Quran dan sebagainya. Bukan satu alasan lah untuk kita ni indahkan membuat dan meneruskan benda-benda macam tu. Sebab itu kalau ada lingkungan kita ni, orang-orang hampir kita ni, tapi biasalah. Tani ini kan bagi nasihat, memang tani pun dah layak lah kiranya. Tapi kalau kan tunggu semua orang baik baru dapat bagi nasihat, mungkin betul, sampai bila-bila tani dah dapat nasihat itu. Kalau boleh orang di lingkungan ke tani itu, tani anulah. Kira macam tani berkempen lah. Tani berkempen, tani nasihati. Kalau time puasa tani dapat, why not selepas puasa pun kita ni dapat jom buat barangan ni kan. Tani teruskan. Ia bukan sesuatu yang sukar, tapi indahlah sesukar mana. Yang Baik, Ustaz. Mungkin juga dapat dikongsikan mengenai dengan istiqamah. Bila Ustaz tadi memberikan sedikit ceramah berkenaan, mungkin ada yang tertanya-tanya jawabannya. Adakah istiqamah ini hanya ditumpukan khusus bagi seseorang individu berkenaan, ataupun istiqamah itu boleh saja dilakukan bersama, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan ahli keluarga dan sebagainya. Kerana seperti dikongsikan tadi, istiqamah ini bukanlah sesuatu, memang satu perkara yang susah, tapi indah susah untuk kita ni lakukan. Jadi adakah lebih baik bersendirian atau bersama-sama? Okey. Satu soalan yang saya dah terfikir sebenarnya. Istiqamah ni bagus seorang atau berdua? Kalau kan memulakan untuk diri sendiri sepatutnya. Jangan tani macam sebenarnya tani selalu nak anak kecil.
Ada jangan makan tu, jangan minum tu, sakit perut Tapi kan. makan Rupanya ia akan minum, ia akan makan kan. Betul. Jadi anak David pun questionnya, buat boleh, aku dah boleh ni. Ya. Samalah kata ni. Tapi the best thing about dorongan atau push ni. Saya ada kawan lah, seorang pelari tegar. Saya bertanya rahnya, mula-mula ia siap berlari seorang. Untuk short distance, ia okey seorang. Tapi akhirnya lama-lama untuk long distance, ia lebih suka ada Berdangan lah beramai. berdangan lah ada pasangannya. Apa digelar durangannya. So saya pun dah tahu bandar pasal berlari. Saya lari dari pandai lah. Lari dari reality pandai lah. Kalau lari untuk ni dah pandai. Apa facing kah namanya tu? Face 1, 2, 3, 4, 5. Pasal kalau seorang tani jadi mental katanya. Sama lah dengan istiqamah. Kadang kalau tani seorang tu macam tani terasa berat. Ya. Kenapa ia berat? Sebab tidak ada orang menyokong kita. Tidak ada support system. Kalau ada pasangan kita, kalau ada ahli keluarga kita, macam Tani ambil contoh. Lebih semangat lah. Supaya bagi semangat, Tani ambil contoh bawa anak kiranya ke masjid pagi-pagi time subuh. Instead of jalan seorang, boring je tu. Betul. At least ada anak di sebelah kan. Itu cuma itulah antara contohnya. Malu sedikit Ya, kalau mungkin dia saja datang. Ustaz kalau Pak kerana istiqamah beramai-ramai ini mungkin kalau kita ni lupa ada mengingati. Ada mengingati. Macam itulah ya. Habis tu kalau orang tu, kadang Allah membagi kita ni hidayah ni tanpa tani sedar. Dibaginya arah orang mah. Ya. Supaya tani dapat melihat diri kita ni arah orang tu mah. Sebagai cermin kita ni macam aku tagur ke dia, aku ndam buat. Aku buat benda yang samanya. Jadi ia pun menukar dirinya. Dan di sana kita ni dapat melihat bahawa rahmat Allah tu tidak terduga. Jadi untuk soalan tuan tadi tu, sepatutnya dan sebenarnya mesti ada yang mempush itulah, mendorong. Macam kalau ia kuat semangat, memang ia sendiri bagi dorongan kepada dirinya, melalui melihat kesusahan dan kepayahan orang lain yang cuba untuk berubah itu mungkin jadi satu motivasi untuk dirinya. Kalau ia ada pasangan, ia ada anak dan sebagainya, mungkin sama ahli keluarga boleh dibawanya. Dan sebagainya lah. Macam itu antara cara-caranya. Ya. Itulah Jadi, Alhamdulillah ya. Memang dapat kita ni sama-sama hayati istiqamah selepas Ramadan ni. Memanglah susah Ustaz. Tidak dapat dinafikan juga ya. Dalam kesilapan kita ni di bulan Syawal ini nanti. Namun di bulan Syawal ni pastinya kita ni ada berehat sekejap. Tidak dapat dinafikan juga. Mungkin istiqamah pada 5 hari memang dapat diteruskan. Tapi lepas satu berehat sekejapnya. Adalah alasan-alasannya. Kira okey lah 5 hari itu lagi. Memadai ya. Jangan 5 minit awal lepas sembahyang raya tu. Hilang sudah entah ke mana. Baik, itulah bagaimana untuk kita ni teruskan istiqamah tersebut. Kerana masa dari Ramadan pertama hingga Ramadan seterusnya ini terlalu panjang. Bagaimana untuk terus dapat mengekalkan agar ia sekurang-kurangnya dalam tahap yang dimaafkan. Okey. Salah satu caranya adalah dengan sentiasa menganggap bahawa belum tentu kita ni dapat Ramadan yang akan datang. Jadi we make full use of it lah. Tani gunakan dengan sepenuhnya apa Ramadan pelajaran tani itu. Kalau para ulama terdahulu, para salafus salih, para sahabat, hari raya pertama tu diorang sudah berdoa tu supaya dikurniakan Ramadan yang akan datang. Kalau kita ni reluctant, dah kan mau macam tahu-tahu hampir tu sudah Ramadan. Kuih-kuihan lagi lomba balik raya dulu, advance tadi. Itu terserah sebenarnya. Kenapa yang mikirkan raya sebelum Ramadan? Sebab yang dah mau Ramadannya tu dikacau. Which is a good thing lah. Tetapi itu tu antara caranya. Tani dah tahu lagi bah. Tanamkan di dalam hati itu benar. Dan tani dah tahu tani sampat diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Di sana dapat ketani katakan bahawa tidak ada cara yang terbaik untuk ketani membaikkan diri ketani selain daripada tani kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang dengan mengikut apa yang telah
ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Auda, cuba kita imbas kembali ya apa kita lakukan di sepanjang kita ni berada di bulan Ramadan ini. Jika semasa berpuasa ya, kita disarankan untuk mengelakkan dari melihat perkara-perkara yang melalaikan ya kita ni ya, melakukan tingkatkan lagi amal ibadah kita. Jadi ada juga ni yang mengatakannya lebih baik melakukan sedikit tapi konsisten Tetapi berterusan. daripada kita melakukan yang banyak tapi Berkala. berkala-kala. Jadi ada baiknya untuk kita melakukan sedikit-sedikit tapi konsisten. Itu yang lebih baiklah kerana kita tahu apabila kita konsisten, insya-Allah sikit-sikit itu pun insya-Allah akan makin banyak yang kita lakukan ya. Ya, jadi Ustaz, sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin ada kesimpulan ataupun saranan Ustaz sendiri mengenai dengan istiqamah ini. Okey, alhamdulillah. Sebagai kesimpulannya mungkin manusia ni berubah-ubah. Hatinya berubah-ubah. Jadi berdoalah kepada Allah supaya sentiasa ditetapkan hati, supaya jangan dibulak-balikkan hati kita itu dan tetap terus istiqamah sehingga ajal menjemput kita ni lah. Dan sentiasalah beranggap bahawa kita ni ingin jadi hari ini jadi yang terbaik daripada semalam dan kita ni sudah pasti berazam untuk menjadikan hari esok itu lebih cantik daripada hari ini. Itu sajalah. Baik, alhamdulillah. Cukup menarik. Kata-kata yang padat tapi cukup memberikan makna, di mana kita mahukan sesuatu yang baik untuk hari ini dan juga lebih cantik di hari besoknya ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Ustaz Hisham bin Ismail, penceramah kita untuk ceramah Ramadan bulan mulia Istiqamah selepas Ramadan. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi